Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita untuk kita baca kitab, iaitu kitab Al-Imam Asy-Syaukani, kitab Nailul Awtar. Kitab hadis yang membicarakan daripada sudut fiqh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam pembincangan kita yang lepas, kita berbincang berkenaan dengan sifat wudu dalam satu tajuk, iaitu apabila kita berwudu perlu ada niat, dan kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan niat, yang ada ulama khilaf ataupun ulama berbeza pendapat berkenaan dengan niat bagi wudu ni. Iaitu ada ulama mengatakan niat itu adalah wajib masa di awal perbuatan. Itu adalah mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Ada pula pandangan yang kedua mengatakan berazam itu pun sudah dikira sebagai niat. Maksudnya kalau kita bukan di awal perbuatan, tetapi kita di awal lagi, sebelum tu lagi. Macam contoh kita nak menunaikan solat, tetapi kita dah niat tu sebelum kita bertolak pergi ke masjid, bukan sampai di masjid, sebelum kita sampai di masjid, ataupun semasa kita bertolak, ataupun sebelum kita bertolak nak pergi ke masjid tu, kita dah ada hasrat untuk nak menunaikan solat. Makanya apabila kita angkat takbir, kita tanpa niat itu pun sudah membadai, sebab dengan berazam di peringkat awal itu juga dikira sebagai niat. Yang tu adalah mazhab Hanafi. Itu kita dah bincanglah khilaf berkenaan dengan niat. Tapi secara dasarnya adalah perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam memaknakan niat, antara Syafi'i dan satu lagi adalah Hanafi. Okey, pada petang ni insya-Allah kita baca hadis babu at-tasmiyati lil wudu, bab pada menjelaskan membaca bismillah lil wudu, bagi wudu. Bila kita nak berwudu, ada satu amalan yang kita kena buat, iaitu kena baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbahasan dia macam mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman la wudu'a lahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada sebarang jenis sembahyang, liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak ada jenis wuduk baginya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW kata, orang tu kalau dia sembahyang dan dia tidak berwuduk, maka sembahyang dia tidak sah. Wala wudu'a liman la yazkuru smallahi alaihi, dan juga tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala padanya, pada wuduk. Sambungan hadis tu pula, Nabi Muhammad SAW kata, wuduk ni pula tak jadi apa-apa jika tidak dibacakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Wali Ahmad wa Ibnu Majah min hadis Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id misluh, wal jami'u fi asanidiha maqalun qaribun. Ada riwayat Imam Ahmad juga, Ibnu Majah pun diriwayatkan, cumanya daripada perawi yang bernama Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id seumpamanya. Cuma seluruh sanad ni ada perbahasan sikitlah. Ulama tilik balik tengok daripada sudut sanad tu, gitu. Type. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Imam Asy-Syaukani kata, walahu tariqun ukhra inda Ad-Darqutni wal Baihaqi an Abi Hurairah bilafzin ma tawadda'a man lam yazkur ismallah alaihi wa man salla man lam yatawadda. Dalam jalur yang lain di sisi Al-Imam Ad-Darqutni dan juga Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Jadi satu matan hadis yang awal tadi kita baca, yang Nabi Muhammad SAW kata tidak ada jenis sembahyang yang tidak berwuduk dan tidak ada jenis wuduk kalau tidak dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dalam matan yang lain, dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, yang mana Abu Hurairah kata ma tawaddaa man lam yazkur ismallahi alaihi, tidak ada wuduk mereka yang tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma shalla man lam yatawadda, dan tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak berwuduk. Jadi kalau kita tengok dalam matan yang pertama digunakan kata nama, tapi dalam matan yang kedua digunakan kata perbuatan lah. Cuma segi pemaknaan dia sama. Cuma hadis yang kita bawa pada yang kedua ni, fi isnadihi Mahmudun bin Muhammad Az-Zafari. Sanad ni ada seorang perawi nama Muhammad bin Muhammad Az-Zafari, dan dia ni walaysa bil qawi, dia tak kuat. Perawi ni tak kuat lah. Jadi dia dipertikaikan baliklah riwayat dia. Tapi walau bagaimanapun kita tengok balik dalam riwayat lain pula, wa akhraja at-Tibrani fil Awsat an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab Al-Awsat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berkata, kata Nabi sallam, ya Abu Hurairah iza tawaddata, Nabi Muhammad dia bagi tahu dekat sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, iza tawaddata, apabila kamu berwuduk, faqul, katakanlah Abu Hurairah, kalau kamu berwuduk, kata Nabi, kamu ni kena baca satu benda. Apa yang Nabi suruh baca? Bismillahi walhamdulillahi. Bacalah bismillah walhamdulillah. Masa kamu nak berwuduk tu, jangan terus basuh muka, jangan terus basuh tangan, kepala, kaki, jangan. Tapi sebelum itu, kata Nabi, kamu nak berwuduk tu baca ni dulu, bismillahi walhamdulillah. Kata dalam hadis ni lah. Fa in hafaztaha, kalau kamu hafal betul-betul, kamu jaga elok, la tazalu taktubu laka alhasanati, sentiasalah kamu menulis, tuktabu laka alhasanatu, kebaikan-kebaikan tu akan tertulis untuk kamu. Kalau selagi kita berwuduk, lepas tu kita baca bismillahi walhamdulillah sebelum tu, dalam hadis ni kata sentiasalah kebaikan itu akan dicatat untuk kita dan bekalan sebagai akhirat nanti. Hatta tuhdisa min dzalikal wudu, hinggalah kita ni berhadas daripada kita berwuduk. Selama mana wuduk kita tak batal, maka selagi itulah kita akan dapat pahala kita selesa mendapat dituliskan kebaikan-kebaikan yang kita daripada kita lakukan sebegitu. Maksudnya bila kita berwuduk, masa kita berwuduk sebelum tu kita baca bismillahi walhamdulillah. Dalam hadis tu kata selagi itulah kebaikan tu akan tercatat. Allah Taala akan catatkan kebaikan untuk kita hinggalah kita ni batal berwuduk begitu. Baik. Cuma problem hadis ni pula, qala tafarrada bihi Amru bin Abi Salamah. Dalam hadis ni yang meriwayatkannya hanya seorang sahaja, namanya Amru bin Abi Salamah. Jadi dia gharib lah, hadis ni gharib, seorang perawi dia. Semua jalur daripada satu. Dengan problem pula wa isnaduhu wahin, sanad dia ada problem sikit lah. Ada kekaburan sikit. Tapi walau bagaimanapun kita tengok dulu. Wa fihi aidan min tariqil A'raj an Abi Hurairah rafa'ahu. Dalam lain tarik seorang perawi nama Al-A'raj daripada Abu Hurairah, dan hadis ni diangkat, maksudnya marfu', dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata. Apa kata dia? Iza istayqaza ahadukum min naumihi fala yudkhilu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha wa yusammi qabla an yudkhilaha. Dalam hadis ni kata iza istayqaza ahadukum, apabila seseorang kamu ni bangun daripada tidur, min naumihi, daripada tidurnya, fala yudkhil yadahu, jangan dimasukkan tangannya fil ina'i, dalam bekas air yang kecil. Jadi bekas air yang kecil tu, bila kita bangun tidur, Nabi kata jangan celup dalam tu. Hatta yaghsilaha, hinggalah dia basuh tangan tu dulu. Tangan tu dia basuh dulu kat luar tu sebelum dia celup. Wa yusammi, dan dia baca bismillahirrahmanirrahim qabla an yudkhilaha, sebelum dia celup tangan dia dalam bekas air. Dalam hadis ni kata bila kita tidur kita bangun. Bangun tu jangan kita terus celup tangan, kata Nabi. Tapi basuh dulu. Cumanya masa kita basuh tu, lepas kita basuh kita nak celup. Lepas pada kita basuh tu, sebelum kita celup tu, tengah-tengah tu pun kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni. Hadis ni pula tafarrada bihazihi az-ziyadah Abdullah bin Muhammad bin Hisham bin Urwah wa huwa matruk. Pun ada problem sanad sebab hadis ni satunya ada penambahan, dan perawi tu nama Hisham bin Urwah, dan dia ni adalah matruk matruk gitu. Okey. Wa fil bab an Abi Sa'id wa Sa'id bin Zaid kama zakarahu al-musannifu wa Aisyah wa Sahlin. Qala al-Hafiz, berkata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa zahiru anna majmu'a al-ahadith
yang nyatanya daripada himpunan hadis-hadis, yahdusu minha quwwatun tadullu ala anna lahu aslan. Walaupun kita tengok banyak hadis-hadis yang kita kemukakan tadi, semuanya ada problem pada segi periwayatan. Tapi walaupun banyak problem, boleh katakan semua hadis tu ada problem, tapi dia kata anna majmu' al-ahadis, himpunan segala hadis-hadis tu yahdusu minha quwwatun, dia dapati ada saling kukuh mengukuhkan sehingga hadis tu jadi kuat. Tadullu ala anna lahu aslan, dan ia menjadi dalil, menjadi asas bahawasanya dia mempunyai asal dalam agama. Maksudnya kalau sekiranya kita nak amalkan baca bismillah sebelum daripada berwuduk, orang kata hadis-hadis tu semua ada masalah, tapi kita boleh bagi tahu semua hadis-hadis tu memang bermasalah, tetapi disebabkan semua yang bermasalah itu dia mengukuhkan antara satu dengan yang lain, maka hadis itu tidak salah untuk dijadikan sebagai sandaran hujah, begitu. Kalau orang belajar ilmu hadis dipanggil sebagai hadis hasan li ghairihi dipanggil. Qala Abu Bakar bin Abi Shaybah, sabata lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Berkata seorang ulama namanya Abu Bakar bin Abi Shaybah. Dia kata apa? Dia kata sabata lana, sabitlah untuk kita. Maksudnya confirm lah benda ni, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, Nabi Muhammad ni memang cakap lagu tu. Nabi Muhammad sallam ni memang dia bagi tahu yang kita ni kalau nak berwuduk, kita ni baca bismillah dulu. Ada. Jadi yang kata tu siapa? Abu Bakar bin Abi Shaybah. Qala Ibnu Sayyid An-Nas fi Syarh At-Tirmizi. Ada seorang ulama namanya Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid An-Nas, Sayyidun Nas nama dia. Sayyidun Nas ni maksud penghulu bagi manusia, tapi ni nama orang. Ibnu Sayyidin Nas nama dia. Dia kata dalam kitab, dinukilkan dalam kitab Syarh At-Tirmizi, la yakhlu hadzal ba' min husnin sarihin wa sahihin ghairi sarihin. Dia kata tidak sunyi ini bab daripada husni sarihin, bagus secara nyata, sahih dan sahih ghairu sahih, walaupun kadang-kadang dalam beberapa ketika tidak sahih. Maknanya secara dasarnya tak jadi masalah kalau kita nak baca bismillah sebelum daripada wuduk. Orang kata tak ada hadis, kita kata hadis tu memang semua dhaif, tetapi semua hadis dhaif tu saling kukuh mengukuhkan sehingga dia boleh menjadikan asas di dalam hujjah, gitu. Tak. Wal ahadis tadullu ala wujubi tasmiyati fil wuduk. Dia nyatakan pandangan ni. Dia buat mari pandangan. Dia kata hadis-hadis ni menjadi dalil atas wajib membaca bismillah di dalam wuduk. Imam Syaukani ni dia buat mari penghujahan. Dia kata bila kita tengok pada hadis-hadis ni, bila kita nak berwuduk baca bismillah tu wajib, kata dia, wajib. Li'anna zahira anna nafya li sihhati li kauniha aqraba ila zati wa aksara luzuman. Okey, tak apa. Faqad zahaba ila al-wujubi wal fardiyati al-'itratu wa zahiriyatu wa ishaq. Wa ahda riwayataini an Ahmad bin Hanbal. Siapa ulama yang kata wajib bila kita nak berwuduk kena baca bismillah tu? Baca bismillah tu wajib bila kita nak berwuduk. Ulama yang kata wajib tu siapa? Dia kata yang pertamanya adalah Syiah Itrah, satu. Yang keduanya Az-Zahiriyah, geng-geng literalis, macam Imam Ibn Hazm, Daud Az-Zahiri. Ini ulama-ulama literal. Ishaq bin Rahawiyah, ulama hadis. Wa ihda ar-riwayataini an Ahmad bin Hanbal. Ada dakwaan Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah mengatakan sebegini. Yang ini ulama-ulama yang mengatakan apabila kita berwuduk baca bismillah tu, hukum baca bismillah tu wajib, kata dia. Wa ikhtalafu hal hiya fardun mutlaqan aw ala zakir. Timbul persoalan, apakah wajib itu secara mutlak ataupun bagi orang yang ingat dia. Kalau orang tak teringat macam mana? Timbul satu persoalan lah. Dia nak debat kat sini. Fala itratu ala zakir. Syiah kata wajib itu bagi orang ingat. Maksudnya kalau dia tak ingat, dia berwuduk, itu tak jadi dosa lah. Wa zahiriyah tu mutlaqan. Kata zahiriyah, dia kata itu mutlak. Dalam zahiriyah ada dalam zahiri, kalau kita berwuduk tak baca bismillah, nanti wuduk kita tak sah. Itu zahiriyah. Tapi Syiah Itrah kata kalau kita tak ingat kita berwuduk, kita tak ingat nak baca bismillah masa kita berwuduk, wuduk kita sah. Lepas tu yang kata wajib tu tak apa, itu dimaafkan, wuduk kita dikira sebagai sah. Zahiriyah kata tak, wuduk pun tak sah. Wa zahabat asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah wa Malik wa Rabi'ah wa huwa ahadu qawli al-hadi ila annaha sunnatun. Imam ulama mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Hanafi, Imam Malik itu Imam Maliki, Rabi'ah, ada seorang ulama nama Rabi'ah, wa huwa ahadu qawli al-hadi, salah satu riwayat dalam mazhab al-Hadiyah. Al-Hadiyah ni salah satu mazhab dalam salah satu aliran di dalam mazhab Syiah Zaidiyah. Syiah ni ada Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, Ja'fariyah, Isnata Asyariyah, macam-macam nama tu kan. Dalam banyak-banyak Syiah ni ada satu Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Yang ni berkembang dekat Yaman.
Jadi dalam Syiah Zaidiyah tu jadi satu aliran. Namanya aliran Al-Hadiyah dipanggil. Sebab merujuk kepada seorang ulama di dalam aliran Zaidiyah itu, namanya Yahya Al-Hadi nama dia. Jadi disebabkan Yahya Al-Hadi itu daripada aliran itu, makanya adalah satu pendapat yang orang selalu kemukakan, mazhab Al-Hadi dia panggil. Dia kata apa? Yang Syafi'i, Hanafi, Malik, Rabi'ah ni dia berbeza dengan pandangan yang pertama tadi, Imam Ahmad bin Hanbal, Zahiriyah, Itrah tadi tu kan. Dia mengatakan, Syafi'i kata, Hanafi kata, Malik kata, Rabi'ah kata, kita membaca bismillah sebelum daripada berwuduk itu hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Jadi ada dua pandangan lah dalam isu kita baca bismillah semasa kita berwuduk. Satu pandangan kata wajib, satu pandangan kata sunat. Termasuklah mazhab kita mengatakan sunat. Ihtajja al-awwalun bi ahadisil bab. Hujah orang yang mengatakan wajib tu hadis yang kita bincang tadi lah. Hadis yang banyak-banyak tu nampaknya macam Nabi Muhammad SAW suruh kita baca bismillah sebelum kita berwuduk. Maka dia kata hukumnya wajib lah. Itu pandangan yang pertama. Wahtaja al-akharun. Okey, macam mana pula pandangan yang kedua yang mengatakan sunat? Macam mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih, macam mazhab Hanafi, macam mazhab Malik, pandangan Rabi'ah, mazhab Al-Hadiyah tadi itu kan. Bi hadis Ibnu Umar marfu'an, disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dan hadis itu diriwayatkan secara marfu'. Marfu' ni maksudnya bukan Ibnu Umar je cakap, dia sandarkan benda tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk, wa zakara ismallahi alaihi kana tahuran li jami'i badani, wa man tawadda'a wa lam yazkur ismallahi alaihi kana tahuran li a'da'i wudu'ihi. Kata dia, man tawadda'a, sesiapa yang berwuduk, wa zakara ismallahi alaihi, dan dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Berwuduk dia dibaca bismillah, kana tahuran li jami'i badanihi, maka dia bersih seluruh badan dia. Bila dia berwuduk, dia baca bismillah, Nabi kata badan dia semua jadi bersih. Wa man ta'adda'a wa man tawadda'a wa lam yazkur ismallahi alaihi, orang yang berwuduk dia tak baca bismillah, kana tahuran li a'da'i wudu'ihi, dia bersih bagi anggota wuduk sahaja. Hadis itulah. Jadi kalau kita nampak, kalau orang tu berwuduk tu dia baca bismillah, dia telah semua tu macam mandi wajib dah. Kalau tengok pada hadis ni lah. Tapi kalau sekiranya dia berwuduk dan dia tak baca bismillah, dia berwuduk hanya tangan anggota-anggota wuduk saja ni kira sebagai bersih. Ni kata hadis ni. Cuma apa problem pula pada hadis ni? Dia kata akhrajahu ad-Darqutni wal Baihaqi wa fihi Abu Bakar ad-Dahiri Abdullah bin Al-Hakam wa huwa matrukun wa mansubun ila al-wada'. Hadis ni ada diriwayatkan dalam kitab ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Dua kitab hadis ni lah. Cumanya dalam perawi hadis ni ada, dalam banyak-banyak perawi hadis ni ada seorang namanya Abdullah bin Al-Hakam, dan dia ni dikatakan matruk satu, ada pula orang lain kata dia ni pemalsu hadis. Jadi kalau tengok daripada sudut itu didapati hadis ni palsu lah. Jadi palsu, jadi tak valid lah pada satu sudut lah. Begitu juga dalam kitab-kitab yang lain. Tapi walaupun kita komen pula, tengok komen daripada ulama-ulama. Dia kata qalu, berkatalah mereka ni adalah orang yang mengatakan kita berwuduk, kita baca bismillah tu hukumnya adalah sunat tu. Macam mana? Fa yakunu hadzal hadis qarinatan li tawajjuhi dzalika an-nafi ila al-kamali la ila as-sihhati. Dia kata walau bagaimanapun hadis ini sebagai qarinah. Qarinah ni maksudnya bukti penyokong. Li tawajjuhi dzalika an-nafi, untuk menafikan ilal kamali la ila sahhati. Dia menafikan dakwaan yang mengatakan tak baca bismillah maka wuduk tak sah. Dia nak menafikan yang tu. Tetapi dia boleh berpaling kepada kita membaca bismillah itu sekadar penyempurna sahaja, sempurna bagi wuduk sahaja. Maksudnya kalau kita tak baca bismillah tu sah, tetapi hadis ni dia nak mengukuhkan bahawasanya baca bismillah itu sekadar sunat sahaja, bukan sekadar wajib. Tu maksud dia. Kehadisin, seperti contoh dia merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW ada kata la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada solat bagi orang yang berjiran dengan masjid kecuali di masjid. Orang tu dia duduk kat masjid, rumah dia dekat dengan masjid, lepas tu masuk waktu sembahyang, dia kena sembahyang dekat masjid juga. Dia tak boleh sembahyang dekat rumah. Kata hadis ni lah. Dan kata hadis ni fala wujubah, sebenarnya yang hadis Nabi kata mesti sembahyang kat masjid itu bukan wajib, mesti di sini merujuk kepada sunat. Wa yu'aidu dzalika hadisu zikrullahi 'ala qalbil mu'min samma am lam yusamma. Dikukuhkan juga dengan hadis lah, baca bismillah ni ala qalbil muslim, menyebut nama Allah Ta'ala ni, baca bismillah ni, zikrullah ni, dia tetap ada dalam hati manusia
sama ada dibacakan bismillah ataupun tidak dibacakan dengan nama Allah. Jadi kita nak ingat pada Allah ni, apakah mesti kita baca nama Allah? Tak baca bismillah pun ada zikrullah dalam hadis. Jadi disebabkan nak zikrullah bukan mesti baca bismillah, makanya bila kita berwuduk kita tak baca bismillah, okeylah, wuduk kita dikira sebagai sah, begitu. Kita nampaklah ada dua pandangan ulama dalam isu baca bismillah sebelum daripada kita berwuduk. Yang pertama kata wajib, dan banyak hadis-hadis yang kemukakan, dan semua hadis-hadis tu boleh dikatakan dhaif, palsu, mungkar, dan juga maudhu' pun ada. Tapi disebabkan banyak sangat riwayat itu, maka mereka mengatakan dia saling kukuh mengukuhkan. Maka mereka pun berhujah bahawasanya hukum membaca bismillah sebelum berwuduk itu hukumnya adalah wajib. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, imam kita antara yang mengatakan sebegitu, hukum membaca bismillah tu sunat bukan wajib. Jawab marilah hadis-hadis tu. Cumanya pun ada problem. Cumanya dia kata hadis-hadis tu bila kita cemak juga walaupun ada problem, dan kita pergi banding hadis-hadis yang daripada kelompok yang pertama, jadi kita nampak sebenarnya dalam hadis ni dia bukan suruh kita baca bismillah dalam masuk wajib, tapi baca bismillah di situ suruhan sekadar sunat sahaja. Begitu tak? Wahtaja al-Baihaqi ala admil wujub. Jawab mari pula hujah yang lain, iaitu yang berhujah mengatakan tidak wajib ini adalah Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ulama hadis dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah, seorang nama Al-Imam Al-Baihaqi. Dia kata ala admil wujub, dalam menyatakan tidak wajib baca bismillah, bihadisin, dengan hadis la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu'a kama amarahu Allah. Nabi Muhammad SAW kata tidak sempurna semayang seseorang kamu hinggalah dia tamatkan wuduk. Bila dia berwuduk tu, dia selesaikan wuduk sampai habis tu, jadi selesai tu barulah dia semayang, barulah semayang dia sempurna. Kama amarahullahu, seperti mana yang Allah Ta'ala suruh. Jadi dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW menyatakan sempurnakan wuduk, baru kita selesai kita sempurna semayang. Dan dalam hadis ni tanpa menyebut perlu baca bismillah. Maka di situlah kata Al-Imam Al-Baihaqi, membaca bismillah ni tidak wajib. Bahkan baca bismillah itu sekadar sunat sahaja. Wa taqriruhu anna at-tamama la yatawaqqafu ala ghairi al-isbaq fa idza hasal hasal. Jadi pengakuan dia kesempurnaan itu tidak terbatas atas tidak ditamatkan wuduk. Jadi bila tamat wuduk maka kita bersemayang, semayang kita pun sah. Dalam hadis ni tidak dinyatakan kita baca bismillah fa idza hasala hasal. Maka kalau sekira telah sempurnalah wuduk tanpa baca bismillah, hasalat, maka wuduk tu sempurna je lah. Tu kata dia. Wastadalla An-Nasa'i. Ada Imam An-Nasa'i pula. Dia buat mari hujah. Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi ala istihbabi tasmiyati. Dia nak mengukuhkan lagi dalam mengatakan membaca bismillah sebelum daripada wuduk itu hukumnya adalah sunat sahaja. Dia merujuk pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala berkata, kata Anas, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an wa lam yajid. Faqala hal ma'ahadikum minkum ma'an fawada'u yadahu fil ina'i faqala tawadda'u bismillah wa asluhu fi sahihaini biduni qawli tawadda'u bismillah. Okey, hadis ni dia kata daripada Anas. Anas ni kata Anas, talaba ba'du ashabin Nabi, sesetengah sahabat Nabi ni dia minta wudu'an, dia minta air semayang. Dia nak berwuduk, dia cari air semayang. Mencari, falam yajid, tak jumpa. Cari dah air semayang ni tak jumpa. Faqala, lalu berkata, hal ma'a ahadikum min faqala Nabi Muhammad kata, hal ma'a ahadim minkum ma'un, adakah bersama seseorang di kalangan kamu ni air? Nabi tanyalah sahabat-sahabat, korang ni ada air ke tidak ni? Kita nak berwuduk ni, air tak ada ni. Di korang ni ada tak bawa air? Fawada'a yadahu fil ina'i, Nabi Muhammad SAW pun dibawakan air dan Nabi Muhammad celup tangan Nabi di dalam bekas air. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW kata, tawadda'u bismillah, maka berwuduklah kamu dengan nama Allah SWT. Jadi Nabi tanyalah ada air ke tidak ni. Jadi sahabat Nabi pun bawalah air. Air itu satu bekas air yang sedikit. Nabi Muhammad celup tangan dalam air itu. Nabi Muhammad kata tawadda'u, maka berwuduklah kamu ramai-ramai bismillah, dengan membaca nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim lah. Jadi itu antara hadis tu, kalau baca yang panjang tu dia cerita pasal mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Anas bin Malik kata aku nampak air tu keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuma dalam hadis ni dia ada ungkapan Nabi Muhammad celup tangan dalam bekas air, lepas tu Nabi kata para sahabat, kata Nabi, fatawaddau, berwuduklah kamu semua bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Jadi disebabkan Nabi suruh tu dengan nama Allah, di situ tu dia mengatakan hukum baca bismillah itu adalah sunat bukan wajib.
Wa asluhu fi sahihaini biduni qawlihi. Tapi kalau kita buka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hanya diceritakan Nabi Muhammad celup tangan. Yang Nabi sebut tawaddau bismillah. Nabi suruh berwuduk dengan baca nama Allah, yang tu tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey. Qala An-Nawawi. Imam Nawawi pun buat komentar. Apa kata Imam Nawawi? Wa yumkinu an yuhdaja fil mas'alati bi hadisi Abi Hurairah. Jadi mungkinlah kita berhujah pada masalah ini dengan hadis Abu Hurairah. Tengok macam mana apa hadis tu? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa ajzam. Kata Nabi SAW, setiap amalan yang mempunyai kebaikan, zibalin, yang mempunyai kebaikan, lam yubda', yang tidak dimulai fihi, pada amalan tersebut, bismillah, dengan nama Allah, fahuwa ajasam, maka amalan itu ada cacat celah. Jadi bila kita ni berwuduk, bila kita melakukan sebarang amalan, baca bismillah, Nabi suruh. Kalau tak baca juga, nanti amalan perbuatan itu cacat, ada kecacatan dia. Wala yakhfa 'alal fatin dha'fu hadhihi al-mustanadat wa admu sarahatiha wa intifa'u dalalatiha 'ala al-matlub. Wa ma fil bab in salaha lil ihtijaj afada al-matlubu al-qa'il bil fardhiyyati lima qaddamna. Daripada bab ini, in salaha, jika nak kata okeylah lil ihtijaj, untuk bab hujah, afada matlubul qa'il, memberi faedah, dituntut pada orang yang berkata bil fardhiyati, yang mengatakan wajib. Jadi hadis ni kalau kita tengok, itu juga dijadikan sandaran mereka yang mengatakan wajib baca bismillah sebelum kita berwuduk. Laqad taqaddamna, kita dah lepas dah perbahasan mereka tu. Kita dah sebut tadi bahawasanya hukum membaca bismillah ni ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata wajib, pendapat kedua kata sunat. Jadi orang yang mengatakan wajib ni, antara standar mereka hadis yang kita baca ni lah. Dia baca hadis ni. Walakinahu sarraha Ibnu Sayyidin Nas bi syarh Tirmizi bi annahu qad ruya fi ba'd riwayat la wudu'a kamilan wa qad istadalla bi Ar-Rafi'i. Jadi adalah orang namanya Ibnu Sayyid. Dinyatakan dalam kitab Sahih Tirmizi, dia kata riwayat daripada semua riwayat-riwayat kita kemukakan itu, dia hanya menyatakan tidak sempurna wuduk. Wuduk tu sah tapi tak sempurna. Maksudnya kalau kita tak baca bismillah, wuduk kita sah. Kita baca bismillah, ada kesempurnaan bagi wuduk. Ni kata siapa ni? Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas nama dia. Waqad istadalla bi Ar-Rafi'i. Begitu juga salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Ar-Rafi'i. Dia pun mengatakan benda yang sama. Qala Al-Hafiz, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lam arahu hakaza intaha. Dia kata aku tak nampak lagu tu pula. Kata Ibnu Hajar. Wa in sabatat hadhihi ziyadah min wajhin mu'tabarin fala asraha minha fi ifadati matlubil qa'il bi'admi wujubi at-tasmiyati. Dia kata kalau sabit ini penambahan, iaitu ada tambah tawaddau bismillah, berwuduklah kamu dengan baca bismillah. Dia kata kalaulah fa in sabatat hadhihi ziyadah, tambahan tu kalau ada sungguh, min wajhin mu'tabarin, pada wajah yang mu'tabar, fala asraha minha fi ifadatil matlubil qa'il bi'admi wujubi tasmiyah. Dia kata tidaklah bermaksud kita tidak mengatakan bahawasanya wajib baca bismillah. Maksudnya ikut pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani ni, dia mengatakan baca bismillah sebelum daripada wuduk wajib. Pada dia lah. Syafi'i kata tak wajib, sunat. Jadi dia beranggapan walaupun orang yang aliran yang kedua yang kata sunat, dia kata hadis tu kita tengok macam tak konsisten. Sebab ada riwayat ada sebut tawaddau bismillah, ada pula riwayat lain Bukhari Muslim tidak dinyatakan pula tawaddau bismillah. Maka kita tak boleh lah nak kata wajib. Kata pandangan ulama yang kedua itulah. Pada pandangan yang pertama tu dikukuhkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata walaupun tidak konsisten, tidak bermakna lah tidak wajib. Wajib jugalah, kata dia. Waqad istadalla man qala biwujubi 'ala dzakir. Ada pula yang berhujah bahawasanya hadis ini menjadi dalil wajib kita baca bismillah ini bagi orang yang ingat. Orang yang ingat. Maksudnya kalau tak ingat tak termasuk Dia berwuduk tapi dia tak ingat. Yang tu sah, tetapi wuduk dia sah tetapi dia tidak tunaikan kewajipan tadi kerana dia lupa. Itu dimaafkan. Ada pula pandangan yang kedua kata kita baca bismillah tu wajib secara mutlak. Ingat ke tak ingat tetap wajib kena baca. Tiba-tiba kita tak teringat contoh, maka wuduk tak sah. Adalah pandangan yang kedua kan. Ada pandangan kata macam tu kan. Okey. Dia kata apa man tawaddaa wa dzakara smallahi alaihi wa dzakara smallahi kana tahuran li jami'i badanihi. Dia hujah, dia kata orang ingat ni dia kena baca bismillah. Kalau tak baca maka wuduk dia tak sah. Apa dalil dia? Dia pegang pada hadis barang siapa yang berwuduk dan mengingati nama Allah, menyebut nama Allah, baca bismillah,
kana tahuran li jami'i badanihi, maka dia dikira sebagai bersih untuk seluruh badannya. Waqad taqaddama al-kalamu alaihi, kita telah lepaslah perbincangan tentang hadis ni. Qalu, berkata mereka, fahamalna al-hadisu bal hadisal babi ala al-zakir. Dia kata inilah hadis yang menyatakan wajib baca bismillah bagi orang yang ingat. Ni pandangan pandangan yang ketiga. Wala hadzal nasi jam'an bainal adillati wala yakhfa ma fihi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Daripada kita bincang ni, rupa-rupa dalam isu berkenaan dengan baca bismillah bagi orang nak berwuduk ni ada beberapa pandangan. Yang pertama kata wajib baca bismillah. Ini pandangan yang kita sebut Syiah Itriyah, Zahiriyah dan sebagainya lah. Cuma ada pandangan yang kedua yang mengatakan sunat, termasuklah pandangan ulama dalam mazhab kita Syafi'i, ulama mazhab Hanafi, dan beberapa pandangan yang mengatakan sunat. Ada pula pandangan ketiga mengatakan baca bismillah ni wajib bagi orang yang ingat, bagi orang yang ingat. Masa dia nak wuduk tu dia baca bismillah sebab dia ingat. Maka wuduk dia sah. Tapi tiba-tiba dia tak ingat, dia wuduk juga, wuduk dia sah. Tetapi kalau dia ingat, dia tak baca bismillah, yang tu wuduk dia tak sah. Maksudnya dalam isu baca bismillah ketika kita berwuduk, baca tu ada 3 mazhab kita insya-Allah. Okey, wallahu taala alam, wallahu alam. Wallahu alam. Okey, ada soalan tak? Kita tengok. Haji Yusri, Assalamualaikum. Haji Abdullah, ready. Ridwan Ahmad Yusuf, Assalamualaikum. Puan Ainon, sore Jalal, alhamdulillah. Tak ada soalan. Ada siapa nak tanya soalan tak? Allahu akbar kabira. Ada siapa nak tanya soalan? Nak rasa tak ada kot, tak ada orang tanya soalan. Mungkin cukup lah kot. Pada malam ni malam ni tak ada live Facebook dalam Facebook Ana, tetapi dibuat dalam Facebook orang lain, iaitu Facebook AMK Keadilan. Mereka buat pada malam ni wacana berkenaan dengan mengkhianati atas nama agama. Malam ni kita akan bincang dalam live Facebook, tapi bukan dalam Facebook Ana, wujud di dalam live Facebook AMK. Mungkin Ana akan share lah dalam Facebook Ana pada malam ni. Daripada Facebook tu kita live, Ana akan share dalam Facebook Ana lah, insya-Allah, gitu insya-Allah. Okey, bismillah soalan Muhammad Hazwan, bismillah penuh dengan bismillah je ada beza ke? Kita baca bismillah lah. Kalau tengok dalam matan hadis semua disebut dengan bismillah. Bismillah dalam matan hadis. Kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kita nak baca macam tu, yang tu pun okey, tak jadi masalah apa pun gitu. Okey, Abang Yusri, insya-Allah jelas kot Ustaz. Tu yang tak ada soalan tu. Terima kasih. Alhamdulillah. Malam ni tak adalah macam Ashraf Zamri tanya malam ni tajuk apa? Malam ni Facebook Ana tak ada, tapi ada Facebook AMK. AMK dia buat satu wacana ilmu, tajuk dia mengkhianati atas nama agama. Jadi Ana akan jadi pembentang, ada seorang lah jadi moderator, iaitu Syukri Razak. Nanti Ana akan share dalam Facebook Ana lah pada malam ni, insya-Allah. Okey. Ana rasa cukup lah kot pada petang ni. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.